Semua dah siap ni, nampaknya dah sedia untuk kelas pada hari ini. Assalamualaikum semua. Hai, anda sedang menonton Kelab Kraft Didik KKD bersama saya Nisa K. Apa khabar adik-adik semua? Hari ini di KKD ada satu lagi aktiviti yang sangat-sangat menarik yang akan kita lakukan bersama-sama. Sebelum tu Nisa nak ingatkan pada adik-adik semua agar kekal menjaga SOP di mana sahaja kita berada. Sekiranya adik-adik perlu keluar rumah atas urusan yang penting, jangan lupa pakai pelitup muka dengan kemas dan baik dan jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Baiklah, adik-adik dapat lihat di hadapan Nisa ni ada cawan yang berwarna-warni dan ada beberapa bahan-bahan atau peralatan yang akan kita gunakan. Agak-agaknya kan, apa aktiviti kita hari ini? Apa yang kita nak hasilkan daripada cawan-cawan ni semua? Jadi jom kita tonton dahulu profil guru ini. Baiklah adik-adik, jom kita persilakan Cikgu Ahmad Nizam sekali lagi ke Kelab Kraft Didik. Assalamualaikum Cikgu. Nisa. Hai Nisa, apa khabar? Alhamdulillah Cikgu sihat. Nisa? Alhamdulillah, saya baik dan bersemangat dan hari ini saya sangat-sangat teruja Cikgu sebab saya rasakan mesti ada sesuatu yang menarik yang Cikgu nak lakukan dengan kita pada hari ini memandangkan kita ada bahan-bahan yang sangat cantik. Ya betul Cikgu. Nisa. Hari ini apa yang kita nak hasilkan? Temanya adalah lentera. Nisa tahu apa lentera? Lentera macam lampu atau mungkin perhiasan. Betul tak Cikgu? Ya betul, Tersalah? lebih kurang. Kalau zaman dahulu lentera ini digunakan sebagai pelita, di mana lentera ini adalah suatu pelita yang bertutur. Dan hari ini sebenarnya kita nak hasilkan chandelier. Chandelier Cikgu? Yeah. Saya tak nak nyanyi chandelier, tinggi sangat key dia Cikgu. Baiklah, mungkin kita boleh mulakan dengan bahan-bahan ataupun peralatan yang kita perlukan Cikgu. Silakan. Okey, untuk menghasilkan lentera dengan tema chandelier ini, apa yang kita perlukan adalah sesuatu yang simple saja, iaitu pertamanya kita perlukan apa Nisa? Cawan plastik Cikgu ya? Cawan plastik. Yang banyak-banyak ni. Jadi adik-adik boleh dapatkan. Ada pelbagai warna kan Cikgu? Pelbagai warna. Baik. Memandangkan sekarang ni kebanyakan kedai tutup Nisa. Betul. Kerana kita berada dalam PKP. Betul. So cikgu order daripada online. Beli secara atas talian saja adik-adik, mudah untuk didapati dan boleh beli dalam pelbagai warna. Contohnya dekat kalau sini. Kita dapat lihat ni ada macam-macam warna Nisa Kita ada hijau, merah, kuning dan biru Cikgu. Dah macam rumah sukan lah Cikgu. Ya, macam rumah sukan. Okey, Dulu baiklah. Nisa rumah apa? Saya dulu rumah hijau. Rumah hijau sama dengan cikgu, hijau. Ya, tim rumah hijau. Baiklah, selain daripada Okey. cawan plastik, apa lagi yang kita perlukan Cikgu? Kita juga perlukan stapler. Satu cikgu. Saya ada satu. Okey, Kalau ada stapler staplernya, mestilah kita ada dawai kokotnya Cikgu. Ya, betul. Ini dawat kokot. Maknanya Cikgu, ini adalah antara bahan yang saya kira boleh dapat di rumah. Baik, okey. Seterusnya Cikgu. Ya, seterusnya kita juga perlukan tali. Okey, dapat tali ini nanti kita nak ikat. Bila Baik. kita punya chandelier itu telah pun siap, kita ikat dia. Baik. Supaya kita dapat pamerkan chandelier kita ni. Sebab chandelier ni memang selalunya digantungkan. Betul. Dan terakhir sekali, yang ini Cikgu. Sudu ni nanti kita nak jadikan sendal dia semasa mengikat chandelier kita. Sendal. Jadi saya pun dah tertanya-tanya, ada sudu, ada cawan, kita nak makan-makan ke? Tidak, adik-adik kita nak buat chandelier. Jadi kita ada sudu plastik, tali, stapler dan dawai kokok, cawan plastik pelbagai warna. Dan satu bahan yang terakhir Nisa. Apa dia Cikgu? Yang paling penting. Yang paling kalau penting. lentera ataupun chandelier tanpa cahaya dan tak jadilah. Tak jadilah kita punya chandelier. Maknanya kita So, apa perlukan yang sumber kita perlukan, cahaya. Nisa? Tu dia. Kita ada mentol lampu adik-adik. Yang ini cikgu pergi beli di kedai RM2 saja. Ya, harganya murah RM2. je. Cuba Nisa on. Okey, dia ada butang kat sini. Wah. Dia boleh. Maknanya dia tidak perlukan wayar. Tak perlu. Kita hanya masukkan bateri saja. Baiklah. Dan harganya juga berpatutan untuk kita bereksplorasi di rumah. Baiklah, adik-adik kita dapat lihat di sini bahawasanya barang-barang yang ada di hadapan kita ni mudah didapati. Harga pun murah dan berpatutan dan mungkin seperti sudu plastik, benang, tali boleh dapat di sekitar rumah. Okey, saya nak tutuplah
Okey. Oh, berkelip-kelip pula maksudnya lampu mod dia kita, juga boleh diubah cikgu. tu. Oh, jadi kita boleh buat lampu chandelier kita berkelip-kelip, cikgu? Ya, yang penting kita saya pun nak tekan beli satu lah. button tersebut. Baiklah. Okey, sebelum kita mulakan aktiviti membuat chandelier kita adik-adik, saya nak tanya cikgu. Di belakang kita ni adalah contoh yang telah siap, betul tak cikgu? Betul, nampak. Saya lihat bentuknya bulat ataupun sfera. Ya. Tapi kan saya tertanya-tanya, macam mana kita nak jadikan dia sfera, cikgu? Nampak macam susah. Ya, nampak macam susah. je. Tapi sebenarnya penghasilan chandelier ni agak mudah. Ya. Kerananya apa? Kita hanya perlu kemahiran kita untuk menganggar. Menganggar. Okey. Kalau Nisa tengok, Ya. cikgu bermula dengan half sfera dulu, di mana kita bermula dengan 20 cups ini. Jadi adik-adik boleh bersedia dengan bahan masing-masing ataupun bersedia dengan pen dan kertas untuk catat langkah demi langkah ataupun bahan-bahan yang telah kita sebutkan tadi. Kita akan bertindak seketika, yang di rumah jangan ke mana-mana sebab kita nak mula buat chandelier di Club Craft Didik KKD. Selamat kembali ke Club Craft Didik KKD bersama saya Nisa dan kita ada Cikgu Nizam, di mana hari ini tema kita adalah lantera dan kita nak buat chandelier. Memandangkan kita dah pun tunjukkan kepada anda semua apa bahan-bahan atau peralatan yang kita perlukan. Jadi jom kita nak mulakan sesi membuat chandelier kita. Silakan cikgu. Tetapi sebelum tu, memandangkan kita ni dalam pandemik, kita mesti menjaga diri kita. Saya nak jemput Cikgu Nizam untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu. SOP kena sentiasa dijaga. Betul. Dan saya juga. Okey, saya akan alihkan di sini. Baiklah cikgu, saya rasa saya dah bersedia untuk buat chandelier. Takut saya pecah pula karang lampu. Baik, apa yang saya perlu lakukan, sekarang cikgu? ada 2 sudu dekat Nisa tu, betul? Dua sudu. Okey, apa yang kita perlu hasilkan daripada situ adalah Nisa perlu mengikat kedua-dua sudu itu, Ya. okey, dalam bentuk X. Bentuk X atau silang sebab dia akan begini. menjadi sesendal kepada tali yang kita akan ikat pada chandelier kita. Baiklah, okey, saya akan pegang dia dalam bentuk X macam ni, Ya, betul. adik-adik. Kemudian saya akan ambil tali ni. Ikat dia cikgu Ikat saja. Yang penting ia tidak terurai. Tidak terurai, kena ketat-ketat lah cikgu kena kuat. Okey, Sebab saya apa? cuba, Nanti saya dia cuba. ada sesendal kita. Baik. Maklumlah dia kena kukuh. Saya rasa saya dah boleh ikat. Saya rasa mana pisau saya tadi cikgu, saya nak potong saya punya ni. Okey, tak apalah, sementara saya nak potong tali saya. Apa yang kita perlu lakukan dengan cawan-cawan kita ni cikgu? Okey, sekarang kita ada 4 warna cawan. Okey, Baik. terpulang. Selalunya kita akan partnerkan cawan ini satu warna panas, satu warna sejuk. Yang mana warna panas, mana warna sejuk ni, Sah? Satu warna panas, satu warna sejuk. Saya cuba cikgu ya. Okey. Warna panas adik-adik adalah warna kuning. Ya, betul. Betul? Warna kuning. Nampak sikit ni warna kuning. Warna kuning. Warna panas yang kedua adalah warna saya rasa warna merah. Ya, betul Lisa. Dua warna panas yang kita ada, kuning dan merah. Okey, yang maksudnya dua lagi tu warna sejuk lah, iaitu biru dan juga hijau. Okey, saya nak padankan biru dengan warna merah. Okey, cikgu nak padankan hijau dan kuning. Dan juga merah. Cikgu hijau dan merah, saya biru dan merah. Baik. Okey, tak ada masalah. Okey. Ikut kita punya keselesaan. Okey. Okey. Selalunya kita akan bermula dengan merangkaikan 2 cawan sekali. 2 cawan sekali. Contoh macam ni. Cikgu tunjukkan kepada adik-adik 2 di cawan rumah. ini kita rangkaikan sekali dan kita tidak mahu dia bergerak. Baik. Ataupun kalau kita mahukan dia melekat antara satu sama lain itu, selain daripada menggunakan stapler, kita juga boleh gunakan glue. Glue, gam. Boleh gam. Okay. So kita rangkaikan macam ni, Lisa. Okay? Kita rangkaikan. Kemudian kita stapler saja. Simple saja untuk menghasilkan chandelier kita ni. Baik, okey. Oh, macam ni cikgu, saya dah dapat dah. Ya, betul Lisa. Saya dapat dah kita macam rangkaikan ni. dia. Okey. Okey. Saya dah padankan merah dan juga biru. Kemudian saya nak padankan hijau dan juga kuning. Stapler. Tak apa, cikgu ada banyak stapler. Yeah. Okey, hijau dan juga kuning. Saya akan lekatkan dia. Macam ni adik-adik ya, macam ni. Kemudian kita stapler. Okey, stapler di dalam. Okey. Okey, Dua-dua kita rangkaikan. Selalunya barisan yang pertama tu kita akan rangkaikan 10. 10. 10 sejak akan jadi 20 cawan. Okey, baik, saya dah ada. 2, 4. Saya akan cantum lagi. Okey, lagi 2.
Okey, nanti semasa kita nak merangkaikan untuk membentuk sfera, kita kena ada kemahiran menganggar yang baik. Sebab kita nak hasilkan sfera macam tu, okey. Kita kena ada kemahiran menganggar yang baiklah. Baik. Okey. So Nisa akan buat separuh, cikgu akan buat separuh. Okey, saya harap jadilah ya. Adik-adik bentuk sfera. Kita try, Bukan apa cikgu risau nanti jadi petak pula chandelier kita. Okey, cikgu dah buat banyak cikgu juga. dah ada pasangan 5 pasangan So 5 pasangan 5 darab 2 10. So Saya cikgu tak ada kira 5 pasangan berapa. kuning dan biru, cikgu ada 5 pasangan merah dan hijau. Okey, saya kira balik cikgu yang maklumlah dalam pada leka-leka kita ni macam banyak pula saya buat. Okey, 5 pasangan kuning hijau. Hijau merah, hijau kuning pun banyak juga. Saya campur-campur cikgu. Tak apa, tak ada salah Nisa. Okey. Sebabnya nanti reflection daripada cahaya tadi menimbulkan warna-warna tersebut. Okey, saya rasa saya dah buat lebih. Tak apa, tak bersalah. Tak apa. Okey, baik. Sekarang kita dah ada padanan-padanan ataupun pasang-pasangan cawan-cawan plastik kita. Apa langkah seterusnya, cikgu? Okey, selepas ini kita akan merangkaikan pasangan ini untuk membentuk satu bulatan yang pertama. Macam mana tu, cikgu? Okey. Kita mungkin boleh tunjukkan. Kita mungkin perlukan ruang sikit kot. Baik, okey. Kita bawa ke tepi dulu lah ya. Kita nak tunjuk pada adik-adik di rumah bagaimana nak mendapatkan bulatan kita. Okey. Okey, yang pertama sekali, cikgu. Okey. Nisa ambil 2 yang pertama. 2 yang pertama saya ambil. Boleh Nisa rangkaikan dengan warna yang berbeza. Okey, yang berselang-seling. ini dengan yang ini. Macam ni. Okey. Rasanya di atas permukaan meja lebih mudah. Baik. Okey. Okey, untuk bentukkan dia menjadi satu bulatan. Macam ni. Kemudian staplerkan. Kita anggarkan dulu supaya kita nampak bulatan itu cantik. Baik. Sini dah saya punya cawan ni. Okey. Mungkin lebih besar sedikit. Besar sedikit, cikgu. Okey, kita akan susun bulatan adik-adik ya. Okey, pastikan ada 10 pasangan. Okey. Campur-campurlah ya, cikgu ya. Saya rasa sudah dapat anggaran chandelier kita ni. Kita perlukan ruang yang agak selesa untuk menghasilkan chandelier ni. Baik, okey. Ni dah agak-agaklah susun. Okey. Okey, nampak dah sfera dia? Nampak dah dia punya bulatan dia, yang sebelum kita Nisa boleh rangkaikan antara satu pasangan dengan satu pasangan yang lain. Okey, maknanya saya saja. perlu stapler. Stapler bersama-sama ya. Yang ini stapler pula. Okey, kita ambil 2 sekejap. Buka lagi macam ni supaya dia tidak. Okey, betul tu. Ini langkah pertama. Okay. Kemudian lagi 2. Ya. Okey. Lagi 2 saya nak cantumkan yang ini adik-adik. Posisi pun kena betul-betul, tak naklah terlalu sengit macam ni kan. Macam ni. Supaya boleh kita dapatkan bentuk bulat tu. Kalau lebih baik biar dia itu berada pada permukaan meja. Ya. Okay. Satu lagi. Mungkin cikgu boleh alihkan sedikit. Yang ini yang kita dah tak gunakan kan. Bagi kawan-kawan yang lain nampak apa yang cikgu Nizam lakukan. Okey, dia mudah je. Kalau berlaku kesilapan contoh macam ni, cikgu telah merangkai warna yang sama. Okey, tapi dia tak ada masalah sebenarnya. Tinggal kalau kita nak buka, kita hanya tanggalkan dawai kokot tersebut. Oh, baik. Jadi macam cikgu cakap tadi, ianya mudah dikendalikan. Jadi tak perlu risau kalau tersalah stapler cawan-cawan adik-adik tu. Okey. Okey, pasangan yang terakhir. Sikit je lagi ni. Kalau lakukan bersama-sama di rumah, kan adik-beradik, kan aktiviti bersama keluarga pun seronok juga. Ya, betul Lisa. Maksudnya kita menjalankan aktiviti santai bersama dengan keluarga kita. Instead of kita berada di luar, kan? Kita tak boleh berada di luar sekarang ni. Betul. Kita kena jaga keselamatan diri kita, adik-adik di mana saja kita berada. Ibu bapa pun boleh tonton episod ini bersama-sama supaya dah tahu dah apa yang perlu ibu bapa dapatkan untuk anak-anak lakukan aktiviti ini di rumah. Jadi Nisa dah staplerkan. Okey, pasangan tadi dah jadi 4. Yang ini pun 4. Saya pun dah ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 pasangan yang ada 4 cawan. Jadi saya dah ada 20 cawan di hadapan saya. Okey, jadi sementara kita nak siapkan bulatan yang pertama ni, kita akan berhenti seketika. Dan di rumah jangan ke mana-mana, kembali menonton Club Craft Didik di saluran Didik TV KPM.
Terima kasih kepada semua yang masih menonton Club Craft Didik KKD, program co-curriculum di mana kita nak fokus kepada aktiviti seni dan craft. Jadi, tadi kita dah dapatkan pasangan 4 cawan plastik kita, cikgu. Ya, betul, Lisa. Okey, kemudian kita perlu cantumkan 4 dan 4 yang lain pula. Okey, kita ambil macam ni. Membentuk lapisan paling bawah. Paling bawah. Baik, saya akan cantumkan sebelah-sebelah dia. Ya. Kemudian saya akan stapler macam kita stapler tadi. Buat sikit. Wah, macam tu. Takut tercabut pula chandelier saya, cikgu. Okey, cantumkan sebelah lagi begini. Jadi adik-adik boleh cantumkan. Okey. Dan stapler. Bila dah stapler, semua sekali dapatlah bulatan macam ni. Dah macam kalung Olimpik, cikgu. Macam ahli sukan tak? Okey, cantiknya. Okey, ini adalah lapisan pertama kita. Lapisan pertama. Lepas ni kita nak buat lapisan yang kedua. Lapisan Cikgu kedua. sedang buat lapisan yang kedua ni, nampak? Baik, mungkin cikgu boleh pusingkan sikit, tunjuk pada rakan-rakan kita di ini rumah. adalah lapisan yang pertama. Mari cikgu rangkaikan lapisan yang kedua. Macam mana nak dapat lapisan kedua tu, cikgu? Ini cikgu kata tadi, kita perlu ada kemahiran menganggar yang baik. Menganggar. Baik, sebab- saya cuba satu. Okey, macam ni, cikgu, ya. Saya pusingkan, tunjuk pada rakan-rakan di Ya, rumah. betul Nisa, betul. Kemudian macam langkah jatuh. itu diulang-ulang sampailah kita naik ke lapisan yang ketiga. Okey, baiklah. Jadi jom semua kita buat lapisan seterusnya. Saya akan pilih warna hijau. Letak di sebelah dia macam ni, adik-adik, ya. Letak di sebelah. Aktiviti kita simple saja hari ini. Cikgu rasa murid sekolah rendah pun boleh menghasilkan. Ya, memandangkan seni untuk semua, sesiapa sahaja boleh lakukan bersama keluarga, rakan-rakan. Okey, adik-beradik, boleh bantu adik-adik kita. Maklumlah budak-budak di rumah kan. Mungkin sedikit bosan ya duduk di rumah, tak mengapa untuk keselamatan diri. Dan lakukan aktiviti macam ni. Gerakan cawan ini dia dah nak Kita membentuk. kena menganggar supaya sfera yang terbentuk tu lebih menarik. Ya. Okey, kadang-kadang kita nampak bahagian dalam tu seakan-akan komod ataupun apa kita panggil tu? Dia kemik-kemik sikit. Kemik. Okey, tak ada masalah Lisa tak ada masalah sebab bila dia dah dirangkaikan banyak secara bersama, okey. Jadi adik-adik di rumah mungkin ada yang baru nak melangkah masuk ke sekolah menengah, dah tahu dah. Minatlah aktiviti seni macam ni, bolehlah ambil mata pelajaran pendidikan seni visual. Boleh, betul tak, cikgu? Ya, betul. Kita kena mengasah minat kita. Ya. Selalunya minat dibantu oleh sedikit usaha dan kemahiran yang kita ada, okey. Dan latihan yang Kita berpanjangan. dapat menghasilkan karya-karya yang menarik selepas itu. Baik, kena rajin berlatih. Macam Nisa sendiri pun tak adalah terus-terus wah Picasso cantik. Tapi nampaklah usaha tu bolehlah kita asah lagi kalau betul-betul adik-adik ada minat. Sebenarnya karya-karya yang kita hasilkan kita boleh juga komersialkan, Nisa. Maksudnya kita boleh memasarkannya. Betul. Ini kebanyakan aktiviti kita hasilkan secara 2 dimensi. Ya. Hari ini kita menghasilkan satu produk 3 dimensi. 3 dimensi, baik. Pula. Supaya dia tidak terjatuh. Sedikit lagi. Warna biru. Nampaknya kita hampir menyelesaikan tugasan kita merangkaikan untuk pembentukan sfera ni, Nisa. Betul. Okey. Last sekali. Cawan terakhir, ya, adik-adik. Saya akan masukkan di celah-celahnya. Macam kita sebutkan tadi, semakin nak siap, ruangnya akan menjadi lebih kecil. Jadi saya nak kukuhkan lagi dengan stapler. Okey. Dah siap separuh bulan. Terbaik, Nisa. Mungkin ada sedikit, orang kata apa, tekstur-tekstur di mana ada sedikit permukaan tak rata, tapi tak mengapa, cikgu, kan? Boleh, Ya, kan? betul. Tak ada masalah. Seni tak semestinya sesempurna yang mungkin. Jadi inilah. Ini baru separuh bulat. Cikgu pun dah lakukan separuh bulat. Jadi masanya untuk kita gabungkan dia. Okey, ini separuh bulatan yang cikgu hasilkan. Itu yang Nisa hasilkan. Okey, sekarang tugas kita adalah untuk merangkaikan kedua-dua hemisfera ini. Okey, saya akan beri kepada cikgu. Bersama seperti ini. Wah, cantiknya. Kita tanpa mengukur, tanpa melakar dan sebagainya, Nisa, tapi kita boleh menghasilkan satu karya 3D yang cukup menarik. Betul. Okey. Okey. So, Nisa, tapi sebelum itu apa yang Nisa terlupa?
Saya lupa mentol ke? Ya, kita mentol. rangkaikan kita akan rangkaikan mentol ini. Okey. Di bahagian dalam. Baik. Kita ikat sekali dengan Sekali dengan sendal kita ni. Ini caranya. Ikat, pastikan dia kukuh. Mungkin tali ikat tadi perlu panjang sedikit, Nisa. Okey, saya akan tambahkan tali saja yang itu saya ikat mati, cikgu. Untuk pastikan dia betul-betul kukuh, dan kita akan tambahkan tali yang lebih panjang untuk kita gantungkan chandelier kita. Saya gunting ya, cikgu. Okey. Saya tambah tali pada penyendal kita ni. Saya ikat sikit supaya dia stabil. Okey, adik-adik. Boleh minta bantuan sesiapa yang ada di rumah untuk mengikat tali ini. Okey, panjang tali terpulang kepada kita. Sama ada kita nak bergantungnya pada tempat yang lebih tinggi atau lebih rendah. Okey, panjang itu bergantung kepada tali tersebut. Baik, okey. Saya dah dapat. Okey, betul, Nisa. Okey. Kemudian kita rangkaikan lampu tadi. Yang ini gantungkan sekali sedikit. di sini. Okey, saya rasa saya nak selit sedikitlah dekat tali dia ni, cikgu. Kemudian Nisa ikat pula. Ikat juga. Balik pula macam ni. Okey, memandangkan mentol kita ni ada macam cangkuk, boleh masukkan di bawah, dan adik-adik boleh anggarkan tali supaya dia ketat memegang mentol ini. Beginilah lebih kurang ya, cikgu. Ya, betul. Okey, saya akan ketatkan dia dan kita akan cantum kepada chandelier kita. Okey, sebenarnya kalau kita ada lampu klip-klip yang panjang, okey, dan kita boleh keluarkan Swiss di luar. Kawan-kawan di rumah, kalau macam ni Swiss di dalam betul. So mungkin kita perlu gunakan jari untuk on daripada celahan cawan yang kita dah rangkaikan tadi. Cikgu, murid-murid zaman sekarang, murid-murid moden kan, mereka panggil lampu tu fairy lights. Lampu kelip-kelip kita kan. Kalau saya dulu saya tengok lampu tu, saya teringat lampu cikgu raya. Cikgu hidup zaman lampu kelip-kelip. Lampu kelip-kelip zaman saya juga tu, cikgu. Rahsia, umur saya rahsia gitu. Okey. Nisa jangan risau. Nisa bye-bye anak murid cikgu je. Masih muda lagi. Kita dah dapat sendal dia dan juga mentol lampu yang saya telah klipkan sekali. Kemudian mungkin kalau Nisa letakkan. Okey. Kita on dulu kot. On, ya. Okey. Sebab nanti susah untuk Nisa nak. Baik, saya on-kan dan silakan, cikgu. Dan kemudian kita akan cantumkan untuk membentuk satu sfera. Dan apa kita perlu buat? Kita hanya staplerkan juga Nisa Baik, okey. So kita Cikgu stapler belah sana, saya stapler belah sini, cikgu ya. Saya bantu. Maklumlah tak sabar-sabar nak nampak produk ni siap. Ya. Okey. Rapat-rapatkan saja. Mana-mana ruang yang nampak rasa macam ada ruang-ruang tu, dia rapat-rapatkan. Okey. Sikit lagi. Okey, di sini ada sedikit. Kita boleh tarikkan dia sikit kalau dia tak rapat supaya cantuman itu nampak kemas. Ya. Wah, cantiklah, cikgu. Boleh gantung dekat sebelah yang dah siap tu. Yalah, kesian dia tadi sunyi, tak ada kawan. Dia tak ada kawan. Jadi sekarang kita dah buat kawan dia. Betul. Tak sabarnya. Seronok pula saya. Bahan yang sangat-sangat ringkas, adik-adik, mudah didapati, sangat berpatutan, dan aktiviti ini tidak melibatkan banyak langkah yang berbeza. Langkah yang sama tapi kita ulang-ulang saja. Sampai sfera ini terhasil dengan baik. Ini boleh jadi lampu tidur, cikgu. Sebab macam lampu yang kita belikan tu, dia tidak begitu terang, kan, cikgu? Nisa dah singgung untuk lampu tidur. Nampak lepas tak? ni kita akan buat saya lampu tidur. Chandelier. Alamak, Nisa, lampu kita jatuh ke bawah. Tak mengapa, dia tetap nampak. Nampak lampu tu. Nisa, ini hasilnya, Nisa. Wah, ini dia. Dah siap dah chandelier kita. Macam ada unsur-unsur ataupun elemen-elemen retro lah, cikgu. Betul. Ini zaman-zaman cikgu lah ya. Zaman-zaman macam ni ya. Zaman-zaman cikgu lahir. Zaman-zaman cikgu lahir. Baiklah, saya tahu cikgu masih muda. Okey, kawan-kawan. Ini dia lantera kita ataupun chandelier kita pada hari ini yang telah kita siapkan bersama-sama. Macam mana kawan-kawan di rumah? Mudah kan untuk kita ikuti. Jadi saya dah boleh nak gantung.
Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Ahmad Nizam Okey, Nisa. kerana sudi tunjukkan saya bagaimana nak hasilkan chandelier menggunakan cawan plastik, dawai kokot, lampu dan mentol sahaja. Sangat mudah. Jadi lagi sekali, kalau adik-adik cuba untuk menghasilkan chandelier, jangan lupa muat naik di laman sosial dengan hashtag seni untuk semua, kerana semua orang boleh lakukan seni. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih Cikgu Ahmad Nizam. Assalamualaikum. Bye semua. Okey, gantung Cikgu, gantung. Atas. Ini. Selamat Hari Raya. Sikit. Kita perlu kursi lah, Nisa. Ya, alamak. Didik TV KPM